Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar tentang bab 10 iaitu pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Tapi kita akan lebih spesifik kepada topik 10.2 iaitu sistem peredaran manusia. Dalam bab ni kita akan belajar tentang struktur jantung manusia. Jantung tu ada atrium kiri, ada atrium kanan, ada ventrikel kiri, ada ventrikel kanan. Sebelum ni dekat dalam bab 10.1 juga kita dah belajar ikan ada berapa atrium, ada berapa ventrikel, amphibia juga. Lepas tu kita ada manusia. Manusia ada 2 atrium, ada 2 ventrikel. Kita dah belajar sebelum ni di bab 10.1. Tapi dalam bab ni kita akan belajar lebih spesifik macam mana aliran darah tu masuk, macam mana aliran darah tu keluar dan apa fungsi-fungsi yang ada dalam keratan jantung manusia. Contohnya apa kegunaan injap bikuspid, apa kegunaan injap sabit dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang komposisi darah manusia. Kalau kita secara umumnya tahu darah tu berwarna merah, tapi kita tak tahu darah tu macam mana pembentukan darah tu boleh jadi warna merah. Jadi dalam bab ni kita akan belajar tentang komposisi dan komponen-komponen yang ada dalam darah manusia. Kita akan tahu dekat dalam darah tu ada plasma, ada leukosit, ada platelet, ada eritrosit. Tu nanti kita akan belajar eritrosit tu adalah sel darah merah. Kita juga akan belajar tentang bentuk-bentuk sel darah merah, macam mana dia lengkung ke, bulat ke ataupun dia cekung ke. Kita akan belajar dalam bab ni. Lepas tu kita juga akan belajar tentang leukosit. Apa jenis-jenis leukosit? Ada granulosit, ada agranulosit, apa lagi sel-selnya dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir kita akan belajar tentang salur darah manusia. Salur darah manusia ni ada 3 jenis iaitu arteri dan kapilari. Lepas tu kita ada vena. Ini common lah, mungkin semua dah tahu, tapi dalam bab ni kita akan lebih spesifik kepada macam mana dia punya lumen, ada injap ke tak, tekanan darah dekat dalam salur-salur tu. Lepas tu macam mana arah aliran darah dalam salur-salur tersebut. Okey, kita masuk kepada sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia ni ada 3 komponen utama, iaitu darah, jantung dan salur darah. Macam kita dah tahu, darah ni adalah satu medium untuk mengangkut bahan-bahan macam oksigen, nutrien, bahan kumur, dan darah ni merupakan sejenis tisu penghubung yang terdiri daripada plasma sel darah dan platelet. Dan darah inilah yang akan bawa nutrien, oksigen ni untuk sampai ke sel-sel. Untuk sel-sel tu terima nutrien dan oksigen tu untuk terus hidup. Seterusnya jantung. Kalau jantung ni adalah tempat pumpnya darah tu ke seluruh badan. Sebab darah tu masih tak cukup tekanannya untuk sampai ke sel-sel yang jauh. Contohnya di kepala, di tangan, di kaki, dan perkara-perkara tersebut memerlukan tenaga yang kuat untuk sampai ke kapilari darah yang hujung sekali. So, jantung ni lah yang merupakan pump untuk pumpkan darah ni sampai ke seluruh badan agar semua sel-sel dalam tubuh badan dapat menerima gas oksigen yang diperlukan, nutrien yang diperlukan dan sebagainya. Dalam buku teks juga ada katakan jantung ni fungsinya sebagai sumber pump otot yang mengedarkan darah ke seluruh badan. Jadi maksudnya dia pumpkan darah tu untuk sampai ke seluruh badan, ke seluruh sel-sel. Seterusnya kita ada salur darah. Macam saya cakapkan tadi, dekat dalam sistem peredaran manusia ni kita mempunyai arteri dan kapilari, ada vena untuk bawa darah ni ke jantung dan mengangkut darah tu ke seluruh tisu badan dan ke sel-sel badan. Okey, yang pertama kita masuk kepada struktur jantung. Jantung ni merupakan satu tempat di mana untuk pump darah tu untuk sampai ke seluruh tisu badan. Di mana kedudukan jantung? Jantung ni terletak di antara peparu dalam rongga toraks. Dan seperti apa yang saya katakan sebelum ni, jantung ni mempunyai 4 ruang iaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ini adalah struktur jantung manusia, bukannya ikan ke amphibia ke.
Ini kita cerita tentang struktur jantung manusia. Struktur jantung manusia ada 4 ruang. Dan kita dapat bezakan struktur jantung manusia ni berbeza dengan haiwan lain sebab dia ada satu dinding yang halang darah dioksigen dan darah beroksigen ni daripada bercampur. Dan dinding tu merupakan dinding berotot yang kita panggil sebagai septum. Saya ulang. Dinding yang halang darah dioksigen dan darah beroksigen ni daripada bercampur dan dinding tu merupakan dinding berotot yang kita panggil sebagai septum. Okey, seterusnya, atrium kanan dan atrium kiri kegunaannya untuk terima darah yang kembali ke jantung, manakala ventricle ni adalah tempat pengepaman darah keluar daripada jantung untuk kembali ke peparu ataupun ke tisu-tisu badan. Nanti di slide seterusnya akan ada keratan bujur jantung manusia. Kita akan tengok ada perbezaan antara ventricle kiri dengan ventricle kanan mengikut ketebalan dindingnya. Kenapa dinding ventricle kiri lebih tebal daripada dinding ventricle kanan? Sebab ventricle kiri ni dia akan membawa darah yang beroksigen dan darah beroksigen ni mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Kalau ventricle kiri mempunyai dinding berotot yang nipis, dia akan menyebabkan boleh berlakunya kebocoran dan darah dia tidak dapat sampai ke tisu-tisu badan sebab tekanannya tu kurang untuk sampai ke tisu-tisu badan. Sebab pengepamannya tu lemah, tak sampai untuk ke semua sel badan. Kalau perkara ni berlaku, boleh mengakibatkan kerosakan organ-organ manusia sebab tak dapat nutrien, tak dapat oksigen yang diperlukan dan menyebabkan sel-sel di bahagian organ tersebut rosak dan mati. Sebab tu ventricle kiri ni perlu lebih tebal daripada ventricle kanan. Dan ventricle kanan ni yang membawa darah terdioksigen dan dia tidak memerlukan tekanan yang tinggi. Dia hanya perlu pergi ke peparu dan melakukan pertukaran gas agar gas terdioksigen tersebut bertukar kepada darah beroksigen dan masuk ke jantung. Dan seterusnya akan disebarkan ke seluruh sel-sel tubuh badan. Jadi, ventricle kanan ni tak perlukan dinding berotot yang tebal berbanding ventricle kiri. Okey, seterusnya jantung juga mempunyai arteri dan vena dan ianya disebut sebagai arteri koronari dan vena koronari. Arteri dan vena ini berada di jantung dan kegunaannya adalah untuk memberi oksigen dan nutrien kepada jantung untuk terus hidup. Dan arteri koronari ini adalah untuk mengangkut darah beroksigen untuk tisu jantung, manakala vena koronari ini untuk mengangkut darah terdioksigen dari tisu jantung. Dan kalau oksigen ini tak sampai ke tisu jantung, berkemungkinan akan berlakunya kerosakan pada jantung. Contohnya macam arteri koronari itu pecah, tak dapat nak alihkan darah beroksigen ke jantung. Jantung boleh berlaku kerosakan sebab tak dapat oksigen dan sel-sel tisu jantung tu tak boleh hidup. Okey, itu sedikit sampinganlah tentang arteri dan vena yang ada pada jantung. Okey, seterusnya kita ada keratan bujur jantung manusia. Di sini kita ada aorta, ada vena cava, ada arteri pulmonari, injap sabit, injap bicuspid, injap tricuspid dan septum. Pertama, kita ada aorta. Aorta ni merupakan arteri darah utama yang mengangkut darah beroksigen ke seluruh badan dan seterusnya vena cava iaitu merupakan vena utama yang mengangkut darah terdioksigen kembali ke jantung. Jadi maksudnya aorta ni bawa darah beroksigen untuk sampai ke seluruh badan. Manakala vena cava ni bawa darah terdioksigen dari seluruh badan kembali ke jantung. Okey, boleh faham? Saya ulang. Aorta bawa darah beroksigen ke seluruh badan, manakala vena cava ni bawa darah dari seluruh badan kembali ke jantung. Okey, seterusnya injap sabit. Injap sabit ni berada di pangkal arteri pulmonari dan pangkal aorta. Kegunaannya untuk pastikan darah yang telah mengalir keluar dari jantung tidak masuk kembali ke dalam ventricle apabila ventricle tu mengendur. Seterusnya kita ada injap bicuspid. Kenapa kita panggil bicuspid? Sebab injap bicuspid ni bi tu daripada perkataan Latin yang bermaksud dua.
Nanti ada pula injap tricuspid. Tri itu bermaksud 3. Okey. Injap bicuspid ni terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Jadi dia ada di bahagian jantung yang kiri, iaitu bahagian darah yang beroksigen. Dan kegunaannya adalah untuk pastikan darah yang telah mengalir masuk ke dalam ventrikel kiri tidak mengalir semula masuk ke dalam atrium kiri. Dan ini terdiri daripada 2 cuping. Sebab tu kenapa kita panggil injap ni sebagai bicuspid. Okey, seterusnya injap tricuspid. Injap tricuspid ni terletak di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. So, maksudnya dia ada di bahagian jantung kanan dan kegunaan dia adalah untuk pastikan darah yang mengalir dalam ventrikel kanan tidak mengalir semula masuk ke dalam atrium kanan. Dan injap ni terdiri daripada 3 cuping. Itu sebab kenapa kita panggil injap ini sebagai tricuspid, kerana tri dalam bahasa Latin ialah 3. Dan seterusnya kita ada septum. Septum ni adalah dinding pemisah antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Di sini mengatakan fungsi septum ni adalah untuk memisahkan bahagian jantung kiri dan bahagian jantung kanan dan memastikan darah beroksigen tidak bercampur dengan darah terdioksigen. Jadi samalah macam saya cakap awal tadi, yang septum ni merupakan dinding di mana untuk mengelakkan darah beroksigen dan darah terdioksigen ni daripada bercampur. Dan yang terakhir kita ada arteri pulmonari dan vena pulmonari. Arteri pulmonari ini merupakan salur untuk mengangkut darah terdioksigen dari jantung ke peparu. Manakala vena pulmonari ini adalah untuk mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Kalau kita tengok di sini, cuma arteri pulmonari yang mengangkut darah terdioksigen dan hanya vena pulmonari yang mengangkut darah beroksigen. Jadi di sini kita dapat rumuskan bahawa semua arteri membawa darah beroksigen kecuali arteri pulmonari dan semua vena membawa darah terdioksigen kecuali vena pulmonari. Okey, kita teruskan kepada komposisi darah manusia. Darah manusia terdiri daripada 55% plasma dan 45% komponen sel. Plasma ialah medium pengangkutan dalam manusia dan kandungannya kebanyakannya adalah air. Dan plasma ni antara komposisi yang paling banyak dalam komponen utama darah. Okey, seterusnya komponen sel darah. Komponen sel darah ni terdiri daripada sel darah merah ataupun kita panggil eritrosit. Lepas tu ada platelet dan sel darah putih ataupun kita panggil leukosit. Komposisi leukosit dan platelet dalam komponen utama darah adalah hanya kurang daripada 1% daripada isi padu darah. Okey, seterusnya kita tengok apa komponen yang ada pada plasma darah dan apa fungsi utama setiap komponen-komponen tersebut. Komponen plasma bukan hanya air sahaja ya, ada banyak. Ada protein plasma, ada bahan terlarut macam nutrien seperti bahan buangan seperti urea serta gas respirasi. Lepas tu ada juga hormon dan enzim. Okey, yang pertama air. Fungsi air dalam plasma adalah merupakan medium pengangkutan dan pelarut bagi gas respirasi, ion, hasil pencernaan dan bahan perkumuhan. Apa itu ion? Ion contohnya macam natrium, kalsium dan kalium. Kegunaan ion-ion ini adalah untuk kekalkan keseimbangan osmosis dan dialisis darah dalam pH 7.4. Yang kedua, protein plasma. Contoh protein plasma ialah fibrinogen, albumin dan globulin. Fungsi fibrinogen adalah dalam pembekuan darah. Fibrinogen ni penting dalam pembekuan darah. Sebab apa? Sebab nanti fibrinogen ni akan bertukar menjadi fibrin dan fibrin tu tidak larut. Dan penggunaan fibrin tu adalah untuk membentuk jaringan pada permukaan luka untuk menutup luka yang terbuka bagi halang kehilangan darah. Seterusnya, albumin. Albumin kegunaannya adalah untuk mengawal tekanan osmosis darah. Dan yang terakhir ialah globulin, iaitu sejenis antibodi yang terlibat dalam pertahanan badan.
Lepas tu kita ada bahan terlarut iaitu nutrien seperti glukosa, bahan buangan seperti urea serta gas respirasi. Nutrien adalah penting untuk tenaga, pertumbuhan dan pengekalan kesihatan. Dari mana kita boleh dapat benda ni? Kita boleh dapat daripada makanan yang kita makan. Contohnya macam roti ada karbohidrat dan daging ada protein dan semua perkara itu akan memberi nutrien kepada badan kita. Seterusnya, bahan buangan seperti urea yang merupakan bahan toksik yang perlu disingkirkan daripada badan dan ianya merupakan toksik yang boleh merosakkan tubuh badan jika kekal di dalam badan. Dan yang paling penting ialah gas oksigen. Oksigen diperlukan dalam respirasi sel. Jika tiada oksigen, tidak akan berlaku respirasi sel dan boleh menyebabkan sel-sel dalam tubuh badan kita mati kerana tidak menerima oksigen untuk terus hidup. Dan yang terakhir, plasma mempunyai hormon dan enzim. Kegunaan hormon adalah untuk mengawal aktiviti fisiologi dalam badan dan enzim yang terlibat dalam proses metabolisme sel. Seterusnya, kita pergi kepada jenis sel darah iaitu eritrosit, platelet dan leukosit. Seterusnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan fungsinya. Yang pertama, eritrosit atau kita panggil juga sel darah merah. Ciri-ciri eritrosit ialah mempunyai membran plasma yang kenyal. Jika membran plasma ni bersifat kenyal, ianya dapat memudahkan eritrosit ni bergerak melalui kapilari darah dan bentuknya cakra dwi cekung dan membolehkan JLP/A iaitu jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Dan ianya adalah untuk membolehkan pertukaran gas berlaku dengan cekap. Eritrosit juga tidak mempunyai nukleus pada peringkat matang dan boleh memuatkan lebih banyak hemoglobin. Eritrosit juga dihasilkan dalam sumsum tulang seperti sternum dan tulang rusuk. Dan eritrosit boleh hidup selama 120 hari dan dimusnahkan dalam hati dan limpa. Di limpa ni akan berlaku proses fagositosis lah. Akan ada sel darah putih yang akan hancurkan eritrosit yang dah mati ni. Seterusnya, fungsi eritrosit. Setiap eritrosit mengandungi molekul hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin tu adalah pigmen pembawa oksigen yang menyebabkan darah berwarna merah. Contohnya lah, macam kita buat air sirap. Setitis ibu sirap tu boleh menyebabkan satu cawan air berubah menjadi merah. Sama macam darah. Bukan semua komposisi darah itu adalah eritrosit. Ada komposisi lain seperti platelet, leukosit dan plasma. Okey, hemoglobin terdiri daripada 4 kumpulan hem dan 4 ion ferrum 2 yang bergabung dengan 4 molekul oksigen. Hemoglobin tadi akan berpadu dengan oksigen untuk bentuk oksihemoglobin dalam keadaan tekanan separa oksigen yang tinggi. Maksudnya, tekanan separa oksigen yang tinggi tu adalah kepekatan oksigen tu tinggilah, dan kalau tekanan separa oksigen yang rendah maksudnya kepekatan oksigen rendah. Okey, seterusnya oksihemoglobin akan melepaskan oksigen kepada tisu atau sel-sel apabila tekanan oksigen adalah rendah. Okey, seterusnya kita pergi ke sel darah yang kedua iaitu platelet. Apa itu platelet? Platelet ni terhasil daripada serpihan atau cebisan sitoplasma sel yang berasal daripada sumsum tulang. Dan ianya juga tidak mempunyai nukleus, sama seperti eritrosit. Tempoh hayatnya lebih kurang 1 minggu sahaja. Platelet memainkan peranan yang penting dalam pembekuan darah. Sebab apa platelet ni penting dalam mekanisme pembekuan darah? Sebab platelet yang terkumpul akan membentuk trombokines. Nanti trombokines ni akan berubah menjadi protrombin. Protrombin berubah menjadi trombin. Lepas tu akan menjadi fibrinogen dan menjadi fibrin. Lepas tu berlakulah pembekuan darah. Kita akan belajar tentang mekanisme pembekuan darah ni dalam bab 10.4 nanti. Okey, kita pergi ke seterusnya iaitu leukosit. Atau juga kita panggil sebagai sel darah putih. Leukosit terbahagi kepada 2 iaitu granulosit dan agranulosit. Ciri-ciri granulosit, bentuknya tidak tetap dan berubah-ubah, mempunyai nukleus, tidak sama macam eritrosit dan platelet. Eritrosit dan platelet tidak mempunyai nukleus, tapi
leukosit mempunyai nukleus dan nanti kita akan tengok apa perbezaan yang ada pada nukleus-nukleus yang ada dalam sel-sel leukosit. Okey, seterusnya, tempoh hayat leukosit adalah kurang daripada 5 hari. Leukosit boleh meresap keluar melalui liang kapilari dan melawan patogen dalam bendalih tisu. Leukosit terbahagi kepada dua jenis, iaitu granulosit, iaitu bergranul, atau agranulosit, iaitu tidak bergranul. Granulnya apa? Granul ni macam biji-biji lah permukaannya. Kalau tengok dalam buku teks, kita boleh tengok tekstur sel tu macam biji-biji. Itulah sebabnya dipanggil granul. Okey, seterusnya kita pergi kepada leukosit. Macam saya katakan tadi, leukosit terbahagi kepada dua jenis, iaitu granulosit dan agranulosit. Pertama, pergi ke agranulosit dahulu. Contoh sel-sel granulosit ialah neutrofil, eosinofil dan basofil. Neutrofil punya nukleus terdiri daripada 2 hingga 5 cuping dan fungsinya adalah untuk memakan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara fagositosis. Neutrofil ni tubuh badan akan hasilkan banyaklah berbanding dengan sel-sel lain. Sebab apa? Antaranya dia boleh membunuh bakteria, antigen yang berkemungkinan boleh rosakkan fungsi-fungsi yang ada dalam badan. Yang kedua, eosinofil. Eosinofil pula nukleusnya terdiri daripada 2 cuping dan kegunaannya pula adalah untuk membebaskan enzim yang melawan keradangan dan tindak balas alergi. Dan yang ketiga ialah basofil. Basofil kandungan dia adalah yang paling rendah dalam badan. Dan apa pula fungsi basofil ni? Basofil ni mengandungi heparin yang mencegah pembekuan darah. Kalau pernah dengar tentang ubat heparin, orang yang darahnya pekat akan ambil ubat heparin ni untuk cairkan darah. So, kegunaan heparin ni untuk mencairkan darah lah. Sebab apa kuantiti basofil ni sikit je dalam darah? Sebab kalau basofil ni banyak dekat dalam darah, boleh menyebabkan pembekuan darah tu tidak boleh berlaku dan darah terlalu cair dan boleh membahayakan seseorang. Sebab apa? Sebab kalau dia terluka sikit pun, dia boleh menyebabkan kematian. Jadi, orang yang makan ubat heparin ni tak boleh cedera sebab boleh berlaku kematian. Sebab darah sangat cair, tak berhenti keluar. Okey, seterusnya kita pergi kepada agranulosit. Contoh sel agranulosit adalah 2, iaitu limfosit dan monosit. Kegunaan limfosit adalah untuk menghasilkan antibodi untuk memusnahkan antigen, iaitu protein asing seperti bakteria dan virus. Okey, antigen ni akan merangsang limfosit untuk hasilkan antibodi dan antibodi itulah yang akan musnahkan antigen bakteria tersebut. Sebab apa? Sebab berkemungkinan antigen tu boleh memberi kesan buruk atau merosakkan sel-sel yang ada dalam tubuh badan kita. Seterusnya, ianya juga boleh menghasilkan antitoksin terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria atau virus. Yang terakhir, monosit. Monosit pula ialah leukosit yang paling besar dan kegunaan dia adalah untuk memakan dan menelan sel bakteria serta sel atau tisu yang mati secara fagositosis. Fagositosis ni kita akan belajar di keimunan. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang fagositosis, bolehlah tengok bab keimunan. Dan dekat dalam bab keimunan tu pun ada cerita tentang sel-sel ni, terutama sekali neutrofil dan monosit. Okey, seterusnya kita pergi ke salur darah manusia. Salur darah manusia terbahagi kepada 3, iaitu arteri, kapilari darah dan vena. Di slide sebelum ni kita dah pernah dengar tentang arteri ni kan. Arteri pulmonari, semua arteri membawa darah beroksigen dan lepas tu kita juga ada jumpa vena. Contohnya vena cava dan akhir sekali kapilari. Kapilari tu kan kalau kita dengar kapilari tu pun maksud dia macam banyak dan kecil. Okey, dinding arteri dan vena ni terdiri daripada tisu epitelium yang dikelilingi otot, licin dan tisu penghubung. Boleh tengok dalam gambar yang tengah sekali tu epitelium, lepas tu diselaputi oleh otot licin dan otot licin dikelilingi oleh tisu penghubung dan di tengah-tengah tu ada ruang. Ruang tu kita panggil lumen. Okey, ruang laluan darah. Kalau tengok lumen arteri tu kecil saja, berbeza dengan vena. Okey, kita pergi dulu kepada arteri.
Arteri mengangkut darah keluar dari jantung. Jadi maksudnya arteri ni fungsinya untuk bawa darah keluar dari jantung. Kita ada jantung. Bila darah keluar daripada jantung, kita panggil salur tersebut arteri. Seterusnya fungsi. Fungsi arteri adalah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan tinggi ke tisu badan. Sebab apa? Sebab semua arteri membawa darah beroksigen kecuali arteri pulmonari. Dan dinding arteri ni tebal sebab tekanan yang dibawanya tu tinggi. Sebab apa? Sebab darah beroksigen tu mempunyai tekanan yang tinggi untuk sampai ke setiap sel-sel dalam badan. Dan tekanan yang diberikan oleh jantung juga tinggi sebab jantung kiri akan pam darah beroksigen masuk ke aorta. Seterusnya masuk ke arteri, arteriol dan barulah diangkut ke seluruh badan untuk melakukan pertukaran bahan. Seterusnya, dinding arteri kenyal dapat halang arteri daripada pecah akibat darah oksigen yang bertekanan tinggi yang mengalir melaluinya. Okey, macam saya cakap tadi, arteri ini membawa darah beroksigen. Jadi, dia memerlukan dinding yang kenyal dan tebal supaya dapat menghalang salur arteri itu daripada pecah. Dan yang terakhir, arteri bercabang menjadi salur kecil yang disebut arteriol apabila sampai ke tisu badan. Okey, seterusnya kapilari darah. Kapilari darah ialah salur darah yang halus yang hubungkan arteriol dengan venul. Dan dindingnya nipis iaitu setebal satu sel. Sebab apa? Sebab dianya dapat memudahkan pertukaran gas respirasi, nutrien, bahan-bahan buangan dan hormon secara resapan antara darah dan berdalih tisu yang membasahi sel melalui dinding kapilari. Jadi, dia akan memudahkan pertukaran bahan-bahan tersebut sebab kalau salur darah tu tebal, ianya dapat menyukarkan pertukaran bahan-bahan sebab memerlukan medium lain untuk sampaikan bahan-bahan macam oksigen, nutrien untuk sampai ke sel. Okey, dan yang ketiga, vena. Kapilari bercantum semula membentuk salur yang lebih besar iaitu venul. Venul bercantum membentuk vena dan vena ni yang akan membawa darah kembali ke jantung. Contohnya macam vena cava. Vena cava ni yang merupakan vena utama yang membawa darah terdeoksigen kembali ke jantung. Okey, seterusnya kita tengok perbezaan antara arteri, kapilari dan vena. Ini bahagian yang terakhir untuk bab 10.2 ni. Kita tengok apa perbezaan antara arteri, kapilari dan vena. Pertama, dinding. Arteri, dinding tebal, berotot dan kenyal. Kapilari, dinding setebal satu sel, tidak berotot dan tidak kenyal. Vena, dinding nipis, kurang berotot dan kurang kenyal. Lumen. Arteri kecil, kapilari sangat kecil, vena besar. Injap. Arteri tiada injap kecuali injap sabit di pangkal aorta dan di pangkal arteri pulmonari. Kapilari tiada. Vena mempunyai injap untuk mengekalkan aliran darah sehala. Tekanan darah. Arteri tinggi, kapilari rendah, vena sangat rendah. Arah aliran darah arteri dari jantung ke seluruh badan. Kapilari dari arteri ke vena, vena dari seluruh badan ke jantung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.